Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka hendaknya. Sudah 2 hari kita tak bersiaran. Kita memberi laluan kepada semalam ada ceramah kelompok PAS di Bangi hari ini kita teruskan. Bu M Chen Yu, Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahaskan 2 topik. Yang pertama adalah jangan menipu rakyat dengan tajuk berita. Yang keduanya adalah dilema Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Ini tajuk yang agak seronok juga untuk dibincangkan ni. Ismail Omar, Waalaikumsalam. Azhar Razak, Waalaikumsalam. Abdullah Isa, Waalaikumsalam. Muhammad Taufik, Rosli Ismail, Apik Kop daripada Jerlun, Waalaikumsalam Apik Kop. Baru ni orang Jerlun, PAS Jerlun. Nama apa? Ustaz Lutfi. Jumpa saya. Abdul Wahab Sanusi, Waalaikumsalam. Hasni Trafik Kuala Lumpur, Waalaikumsalam. Rupanya dia adalah cikgu saya waktu saya sekolah rendah dan sekolah menengah, dan dia juga mengajar di tuition yang menyebabkan saya berjaya dalam UPSR, PMR dan juga SPM. Rizwan Wan, Waalaikumsalam. Jadi dia sekarang ni bersama dengan parti PAS di Jerlun. Basirun Santing, Waalaikumsalam. Syan Syamila, Waalaikumsalam. So dia ada jumpa saya. Saya pun amat orang kata apa, macam mana nak cakap, surprise juga lah kan, bila seorang guru tiba-tiba sekarang ni berkecimpung dalam berpolitik. Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa'ud, Waalaikumsalam. Abu Castello, Waalaikumsalam. Fazil Yahya, Waalaikumsalam. Abdul Manaf, Waalaikumsalam. Sihat Dema ni bahasa mana? Dema kot? Dema sebut je lah. Waalaikumsalam. Abang Abdul Manaf. Saiful Nizam, Waalaikumsalam. Oh, ini penat sikit jadi banyak tidur ni, dia penat sikit. Okey tuan-tuan. Jadi saya sentiasa buka untuk ruangan, siapa yang nak berbisi dengan saya boleh berbisi. Dan saya minta lah rakan-rakan semua untuk teruskan perkongsian agar kita dapat menyampaikan ilmu dan juga dia panggil sebagai titik-titik kebenaran macam yang Ismail kata, tapi dia bukan benar, dia tak benar, dia menyampaikan titik-titik propaganda. Di sini kita menyampaikan titik-titik kebenaran berlandaskan kepada fakta, yang semua orang boleh periksa fakta tu. Said Bob, Waalaikumsalam. Muhammad Zin Omar, kenapa Barisan Nasional asyik sibuk bubar parlimen padahal rakyat susah? Nanti kita akan cerita tentang kenapa dia punya titik-titik kebenaran dia. Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa'ud, durian banyak lah ni di Kota Damansara. Bila nak main makan, Fik? Nanti kita pergi makan. Saya ada di KL pada bulan 29, 1, 2, 3. Saya ada di KL. InsyaAllah. Idrus Lebaiman, Nizam AR, Waalaikumsalam Fik. Hadir daripada Selangor. Salam kenal semua. Ya, terima kasih kerana sokong. Teruskan perkongsian. Saya nak sokong Ustaz. Minta tolong ulas isu ayam dan elektrik dijangka naik. Nazurin Hakim. Nanti kita ulas. Saya ada point dia tu, tapi tak apa. Nanti kita ulas berkenaan dengan isu tu di kemudian hari. Berkenaan dengan isu tu mungkin kita boleh sentuh sikit lah. Saya pun nak menerima pandangan daripada tuan-tuan juga berkenaan dengan isu ayam ni, untuk kita bawa kepada pengetahuan pihak yang berwajib. Orang kata apa ni lah tuan-tuan sebab saya pun ada terlibat dalam beberapa siri mesyuarat yang melibatkan isu ayam ni. Jadi mungkin kita boleh bincang. Tuan-tuan boleh bagi tahu kepada saya, input masuklah VC, bagi tahu kepada saya boleh catat nota-nota tersebut. Azhar, Waalaikumsalam. Ben, semalam Ismail teruk kena hentam. Itulah pasal dia. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Kita menyampaikan titik-titik kebenaran kepada rakyat semua. Bukan titik-titik propaganda tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nilai sendiri berdasarkan fakta yang kita akan bagi. Setiap kali live saya akan bagi rujukan. Tuan-tuan boleh pergi cari rujukan tu, tak ada masalah apa. Saya tak baca tajuk berita, tapi saya bagi kepada tuan-tuan untuk baca isu berkenaan dengan berita tersebut. Malik Putra, saya dah baca dah tadi Saya dah baca. Yusuf Pangah, Waalaikumsalam. Okay, entah, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam.
teruskan perkongsian, tekan button share banyak-banyak kan, tekan ya. Sekarang boleh tekan terus ya button share. Jadi tuan-tuan share live ni supaya membawa kebenaran kepada orang semua. Jadi topik kita yang pertama tuan-tuan, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam, selamat sejahtera dan selamat malam kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jadi topik kita yang pertama adalah jangan hanya sekadar membaca tajuk berita. Semalam saya share satu artikel berkenaan dengan kesalahan Zahid Hamidi yang tengah dibicarakan. Jadi saya buka sekejap artikel tersebut tuan-tuan untuk saya bacakan kepada tuan-tuan. Apabila sahabat kita Mi Lumut G5 Waalaikumsalam Mi Lumut telah pun menyatakan hujah bahawa dia menyampaikan titik-titik kebenaran di mana Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun menerima dana politik dan bukan suapan. Jadi saya telah berkongsi kepada dia satu artikel akhbar yang menyebut bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi ini menerima suapan dan juga orang kata menerima rasuah bagi tujuan orang kata melanjutkan kontrak bagi perkhidmatan One Stop Center dan juga mengekalkan kontrak perjanjian visa luar negara ataupun VLN kepada syarikat UKSB. Jadi dia pun berkongsilah kepada saya, konon-kononnya menyampaikan titik-titik kebenaran. Dia menyampaikan satu artikel di dalam posting saya tu yang menyatakan bahawa ada satu daripada Sinar. Dia kata rujukan dia adalah wang kepada Zahid untuk dana politik bukan rasuah saksi. Dia kata dia ambil dekat situ lah. Dia ambil dekat situ, dia mengatakan bahawa Zahid Hamidi ni terima dana politik. Jadi tuan-tuan perlu faham. Tuan-tuan nak baca kes UKSB ni, tuan-tuan kena baca daripada awal. Jadi kenapa kenyataan yang mengatakan bahawa dana yang terima oleh Zahid Hamidi ni adalah dana politik. Jadi dalam kes ni dia ada banyak. Dia ada banyak dana-dana yang diterima oleh Zahid Hamidi. Antaranya adalah 13.5 juta bagi melanjutkan kontrak. Dan dalam masa yang sama juga dia menerima beberapa lagi wang tunai dalam bentuk mata wang lain seperti Singapore dollar, euro dan juga US dollar. Jadi ini yang kita kena baca. Jadi bagi tajuk kenyataan berita yang Esme bagi kepada tuan-tuan tu ataupun Mi Lumut bagi kepada tuan-tuan tu adalah berkaitan dengan duit yang diterima oleh Zahid Hamidi setiap bulan. Yang dikata dia terima duit setiap bulan tu. Jadi apabila lawyer Zahid Hamidi tanya, duit ni dibagi kepada Zahid Hamidi atas tujuan apa? Dia mengatakan bahawa dia bagi kepada Zahid Hamidi ni atas tujuan dana politik. Dan dia juga bukan sahaja bagi kepada Zahid Hamidi, tetapi dia juga memberi kepada parti UMNO itu sendiri. Ini yang melibatkan duit yang 250,000 US dollar setiap bulan tu. Dan kemudian dia dinaikkan kepada 350,000 Singapore dollar, tak silap saya. Setiap bulan. Itu melibatkan duit ni. Itulah yang dikatakan oleh saksi tu. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi dalam link ataupun dalam page yang dikemukakan oleh Esme tersebut adalah berkaitan dengan kenyataan duit yang diterima setiap bulan. Jadi itu, ini yang kita perlu jelas. Jangan kata kes Zahid Hamidi ni dia kena dakwa sebab dia menerima dana politik berdasarkan apa yang Esme bagi tu. Ini salah. Ini salah, ini memutar balikkan. Saya pun tak tahu kenapa dia berbohong. Dan kenapa dia nak menegakkan benar yang basah ni saya tak pasti. Tapi tak apa, dia nak buat apa pun yang ikut suka dia. Kita tak mau ambil tahu pasal dia sebab nak mati ni masing-masing kubur. Saya dah tegak, dia tak mau tegak, dia tak mau orang kata apa, dia tak mau insaf diri dia tak mau berubah, tu pulang pada dia. Saya dah merasa dah dulu kejatuhan. Jadi dia mungkin lepas ni dia akan merasa jugalah kan, sebab dugaan Tuhan ni tak tentu tuan-tuan, sama ada nak bayar kes atas dunia ataupun apabila kita mati kelak. Jadi ini saya perjelaskan kepada tuan-tuan adalah fakta dia. Tuan-tuan boleh baca. Jadi bila tuan-tuan nak baca akhbar, bukan baca kepada tajuk dia. Jadi bila tuan-tuan nak baca akhbar ni, bukan baca tajuk dia tapi baca isi dia sendiri. Ini ada seorang nak bisi dengan saya ni. Siapa dia nak bisi ni Surina Syahrim. Sat, tunggu Sat. Sekejap kita buka untuk bisi. Sabar Sat. Tunggu Sat. Nanti kita akan approve isi tu. Okey, dekat mana tadi? Okey, baca isi dia. Dan bila baca isi dia, jadi bila mengikut kes ni, dia rentetan. Kita kena baca semua ni.
Bukan kita boleh baca satu tu, dia habaq kata Zahid terima dana politik, maka hujah tu yang kita guna. Tak boleh macam tu. Kan? Dia kena baca rentetan dia. Sebab saksi ni dia di orang kata apa, hanya berdasar kepada hari tersebut. Perbicaraan berdasarkan apa? Berdasarkan exhibit yang keberapa sebagai contohnya. Jadi dia berdasarkan tu. Jadi jelas di sini bahawa Zahid didakwa kerana bukan menerima dana politik adalah, tetapi Zahid didakwa daripada dulu lagi kes dia ni adalah 33 pertuduhan ini adalah disebab dia menerima suapan berjumlah Singapura dolar 13.5 juta daripada UKSB ataupun Ultra Kirana Sdn Bhd untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri. Sebab apa? Bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan juga sistem visa luar negara. Yang mana dia mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini sebab dia didakwa. Maka di situ, kalau kita tengok daripada sudut pendakwaan, Zahid didakwa adalah kerana dia menerima rasuah menggunakan kedudukan diri dia sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak kepada syarikat UKSB. Itu adalah rasuah. Itu bukan dana politik. Kita kena faham maksud rasuah. Rasuah ni ada beberapa pecahan dia. Jadi saya bagi kepada tuan-tuan perkataan yang mudah. Apa maksud rasuah ni? Rasuah ni adalah kita memberi dengan harapan mendapat timbang balas daripada pemberian yang kita bagi tu. Itu adalah rasuah. Sebagai contohnya, saya bagi kepada Mi Lumut supaya ni tak boleh guna analogi ni. Saya kira orang salah faham. Sebagai contohnya, saya ada satu syarikat. Saya bagi kepada Menteri Kementerian Dalam Negeri sejumlah wang dengan harapan untuk dia meluluskan projek melibatkan syarikat yang syarikat saya tu. Itu adalah rasuah. Dana politik ni lain. Pendanaan politik ni dia bagi bukan atas timbang balas. Dia bagi kerana dia melihat kita sebagai seorang pemimpin. Dia nak orang kata apa, kita ni menjadi seorang pemimpin. Dia bagi sejumlah dana kepada kita untuk kita buat kerja kebajikan dan sebagainya tanpa sebarang timbang balas. Tidak ada minta kelulusan projek, tidak ada ni segalanya. Ini adalah derma, dia panggil sebagai derma lah yang kita duk buat crowdfunding. Sebagai contohnya, kita buat crowdfunding ICC Stated Rome. Orang bagi kepada kita duit untuk apa? Perjuangan ICC Stated Rome. Maka kita buat satu perhimpunan dan sebagainya. Kita bawa kes untuk file ke mahkamah dan sebagainya. Lepas tu apa lagi? Apa lagi crowdfunding? Kita buat crowdfunding banjir. Kita kutip duit banjir. Jadi kita bantu orang. Orang bagi kepada kita. Bukan atas timbang balas yang tertentu. Tu maksud dia pendanaan politik yang dimaksudkan oleh Ismail. Selain daripada tu bukan pendanaan politik tetapi dikira sebagai suapan. Jelas dalam pendakwaan ni Zahid Hamidi menerima suapan. Jadi saya baca soalan. Ada lagi tak orang dah ni? Jadi cikgu rasuah lah untuk bertahan bapak darurat. Apa benda ni? Bukan cikgu, saya memberi penjelasan berdasarkan Akta SPRM 1998. Jadi orang pun sedia maklum dah apa benda tu rasuah. Cuma saya mengingatkan semula aja. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Kena bayar cukai tak dana politik? Yang ni saya tahu dia nak pangkap saya dalam isu Najib Razak. Najib Razak, dia cukai dia ni bukan atas dana politik. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan dakwah orang UMNO ni yang duk kata dana politik kena cukai ni. Dia cukai ni tuan-tuan, pendapatan boleh cukai. Hak depa tak bayar cukai ni adalah pendapatan boleh cukai. Pendapatan boleh cukai ni 30%, 24% lah. Paling tinggi kita ambil senang 30% lah. Padahal sekarang ni dia 24%. Ni pendapatan boleh cukai. Jadi depa nak kaitkan dengan Najib terima 2.6 bilion. Najib terima 2.6 bilion, dia tak bayar cukai. Depa kata cukai yang kerajaan cukai Najib tu adalah cukai daripada dana politik. Ini semua nak mainkan orang bodoh boleh lah. Nak pergi tipu orang bodoh boleh lah. Kalau Najib terima dana politik 2.6 bilion, kalau dia kata dia kena cukai atas dana 2.6 bilion tu, maknanya dia kena cukai 24%. Kalau ikut tahun tu 24% daripada 2.6 bilion tu. Berapa juta dia kena cukai? Najib tak bayar cukai 1.69 juta. 69 bilion. Adakah dia terima dana politik 2.6 bilion, dia kena bayar cukai
1.69 bilion. Kan? Mana ada cukai dalam negara kita melebihi daripada 60%. Nampak dari situ dia nak bohong kita. Kan? Tuan-tuan nampak tak? Orang UMNO tak perasan. Dia kena bohong. Tapi kalau orang yang cerdik, dia akan tahu dia kena bohong dengan Najib hidup-hidup. Kalau dia terima 2.6 bilion, kalau cukai Malaysia pelik je tu mati, tuan-tuan. Kan? Terima 2 bilion, terima 2 bilion, kena bayar cukai 1.5 bilion. So boleh ambil duit berapa? 500 juta saja. Adakah cukai di Malaysia teruk sampai teratur? Kan? Jadi dia terima 2.6 bilion. Kalau dia kena cukai berapa? Kan? Dia kena cukai. Kalaulah dia kata dia kena cukai atas dana politik yang dikatakan 2.6 bilion tu. Sebagai contoh lah, walaupun tak selesai lagi kes 2.6 bilion ni. Berapa dia kena cukai? Tuan-tuan kena ambil lah 2.6 bilion darab dengan 24%. Sebagai contohnya lah, example. Berapa cukai dia kena bayar? Dalam 660 juta macam tu kot, tak silap. So the balance tu, lagi 1 bilion tu mendatang mah. Lagi 1 bilion dia tak bayar cukai lah. Jangan dah Najib tak bayar cukai. Itu adalah cukai dana politik. Kalau tidak, takkan nak dia bayar cukai. Dia tak bayar cukai daripada tahun semenjak dia menjadi Perdana Menteri. Sampailah dia sampai tahun 2018 dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi nak pangkap saya dengan soalan tu, dia ingat saya tak boleh jawab. Syafiq Alim dia boleh jawab, insyaAllah. Tambah-tambah perkara-perkara yang melibatkan Najib dengan Zahid ni, confirm boleh jawab lah. Jadi dia tu masuk dah, Mi Lumut masuk dah, dia nak visi boleh. Jadi kita tanya Mi Lumut, berapa cukai? Jadi dia tak bayar lah cukai daripada 2011 tu sampai 2018. Dia tak bayar cukai pendapatan boleh. Cukai sebanyak lebih kurang 820 juta lebih dia tak bayar. Jadi dia kena bayar lah. Sebab rakyat bayar cukai. Bila dia tak bayar cukai, macam mana? Dia suruh rakyat bayar cukai. Zaman dulu dia kata, kalau rakyat tak mau bayar cukai, pergi duduk di bulan. Jadi itu senang tuan-tuan. Kemas demo semangat. Mai masuk visi malam ni. Tak ya, mai masuk sini lah. Duk tunggu masuk visi sana buat apa. Bagi tahu saya pendapatan boleh cukai berapa persen. Bagi tajuk dulu. Bagi tajuk. Okey, tuan-tuan. Saya tengok ada. Jadi orang faham tahulah. Siapa biasa bayar cukai, pendapatan boleh cukai tu dia tahulah. Siapa tak tahu, dia tak tahulah. Macam kita ni, dia pendapatan boleh cukai ni gaji 3,000 ke atas, tak silap saya. Saya tak tahulah dah lah ni berapa rasa-rasa saya lah. Rasa-rasa saya pendapatan boleh cukai ni gaji 3,000 ke atas baru bayar, betul? Siapa yang tahu di sini? Saya tak tahu, saya tak ni. Okey, tuan-tuan. Berapa tuan? Nak tengok ni. Berapa pendapatan boleh cukai? 3,000 tak silap saya. 3,000 ke atas kot. Kita duk sibuk pasal Najib ni sebab dia pelingkuk negara. Dia kalau dia masuk visi, dia masuklah ni lah. Saya sentiasa buka di situ. So dia cerita tentang cukai tu sama. Dia tak request, kita tak payah layan dia. Kita go on pada ni. Hang pun tak bayar cukai pendapatan tahunan, tak payah cukai zakat, hang bayar ke? Dia tahu saya zakat semua tak bayar. Mailah masuk ni. Saya sentiasa buka untuk visi. Mai masuk. Tak ada masalah apa. Suruh dia hurai. Okey, tuan. Suruh dia hurai pasal cukai ni. Saja pelak mereka Nofiq, dah berlambak duit cukai tak bayar. Itulah pasal dia. Gaya macam tahu semua dah. Saya tanyalah kan berapa dia punya minima dia. Minumut kalau gentle lah. Tak payah layan dia tuan. Saya ni daripada Tawa, Zahid mana wang kopi alih rasuah dimanakan saksi. Derma dekat badan kebajikan, adakah badan kebajikan tu kena cukai? Derma apa ni? Cuba bagi tahu saya, derma apa? Dia tak payah pusing lah. Derma apa ni? Saya nak tahu tu. Kalau dia nak kaitkan dengan isu 2.6 bilion tu, selebih daripada tu kenapa tak bayar cukai? Contoh saya beritahu, tuan-tuan, saya ulang lagi sekali lah. Kod Mi Lumut tak dengar. Kalau dia nak masuk visi, dia boleh masuk visi. Tak ada masalah apa. Dia tak masuk visi, bukan walai request. Saya bagi spesifik untuk Mi Lumut ni. Contohlah kalau Mi Lumut kata, Raja Arab lah contoh, walaupun tak terbukti lagi dekat mahkamah bahawa Raja Arab bagi tu. Kalau contohlah dia bagi 2.6 bilion, saya nak tanya 24% daripada 26 bilion ni berapa? 20.6 bilion ni berapa? Saya ambil ni fair situation ni. Najib tak bayar cukai berapa? 1.69 bilion ringgit. Orang semua tahu berapa jumlah dia tak bayar cukai? 1.69. Saya bagi fair situation ni dekat mereka ni, orang UMNO ni.
Kalau betul lah 2.6 bilion tu derma, adakah dia terima derma 2.6 bilion, dia kena bayar cukai 1.69 bilion? Adakah negara kita sistem cukai macam tu? Sebagai contoh, kita ambil angka yang tuan-tuan boleh nampak dengan jelas. Saya bagi ni fair situation. Kalau saya terima derma, dia kata tadi kalau saya terima derma. Kalau saya terima derma 2.5 bilion, takkan saya kena cukai 1.5 bilion? Gila punya cukai. Mana ada negara kita buat cukai macam tu. So saya boleh gunakan duit tu 500 juta saja. Lagi tu kerajaan ambil duit apa nama cukai. Ini satu pembohongan yang nyata. Titik-titik kebenaran. Titik kebenaran apa? Kalau kita ambil 2.6 bilion tu, kita ambil minus dengan 24%, berapa yang Najib yang tak perlu dia bayar? Dalam 800 juta something macam tu ya, tuan-tuan tekan sendirilah berapa. Kan? Dalam berapa ratus juta je yang dia tak perlu bayar. So yang lagi balance daripada 1.69 juta tu, kenapa dia tak bayar cukai? Itu adalah balance dia tak bayar cukai daripada 2011 sampai 2018. Terimalah hakikat. Kan? Maknanya memang ada cukai yang dia tak bayar. Kan? Dah tuan-tuan, kita tutup topik tu. Bohong ada ni. Kita tak mau titik-titik kebenaran ada ni. Kita tak mau titik-titik kebenaran. Dia nak suruh, dia nak promote page dia. Dia masuk dalam live saya. Page dia orang tak mau dengar. Mohong. Dia abang lah jom VC dalam page dia. Padahal saya masuk page dia, dia tak pernah bagi saya VC pun. Dia tutup button VC. Jadi semua orang pakat pergi tengok live dia mohong lah malam ni. Tak apa tuan, kita abaikan dia. Okey tuan, kita pergi pada topik kita yang kedua. Saya dah jelas dah poin pertama tadi. Kalau dia nak jawab, kalau dia nak jawab, dia jawab dalam page saya. Orang duk tengok live dia, saya duk tengok tiap malam 300 lebih ya, jangan bohong saya lah. Saya pun duk tengok juga. Kita tengok semalam kita tengok, kita ambil kita pakai sistem lah, kita tengok semalam. Dia kata page dia ni ramai orang tengok kan. Kita ambil, kita tengok semalam Semalam dia buat berapa orang tengok dia? Semalam dia buat berapa orang tengok dia? Banyak tu dia ni live ni. Tiap hari, setiap masa live ni. Tak ada kerja ke apa? Payah tu nak cari. Mana dia? Ni. Semalam dia tengok apa? 9.3 ribu ya yang tengok dia. Kita tengok siapa pula apa. Saya buat live 30 minit pun saya rasa berpuluh ribu dah orang tengok. Tapi dia kata page dia lagi besar. Saya pun tak faham lah kan. Sekejap kita tengok. Semalam saya buat 34,000 orang tengok. Jadi macam mana nak kata page dia lagi ramai orang tengok? Dah merapu ada. Okey tuan okey tuan semalam 25 minit saya 10 minit 24,000. Okey tak apalah. Tak apa tuan kita malas layan dia. Okey, bersatu dalam dilema. Tajuk kita yang kedua. Saya tak mau dia ganggu saya punya live. Kalau dia nak masuk VC, dia masuk VC. Okey. Jadi saya melihat hari ni ramai di kalangan kita yang menasihati saya. Janganlah serang Datuk Seri Ismail Sabri. Janganlah serang Barisan Nasional. Kita duduk kerajaan yang sama dengan Barisan Nasional. Kita duduk kerajaan yang sama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi dekat sini tuan-tuan, kita sebenarnya tak tahu fantasi ataupun realiti. Bagi pandangan saya lah, kepimpinan nak terima ni pandangan saya sebagai ahli biasa. Sebagai ahli biasa saya menyampaikan benda ni, kita tak tahu fantasi dengan realiti. Hari ni saya nak ungkap, nak bagi orang nampak fantasi dengan realiti ni. Saya tak maulah ungkit pasal saya kerja di multimedia dulu yang saya tahu tentang mereka punya agenda ni. Saya nak ungkap benda yang biasa boleh kita nampak. Untuk kita kenal. Kita berfantasi hari ni, kita dengan harapan. Harapan kita ni adalah Ismail Sabri bersama dengan kita. Ataupun kita gunakan term dia UMNO yang soleh. Jadi kita harapan kita ni segelintir di antara mereka di dalam UMNO tu bersama dengan kita. Ni harapan kita. Fantasi kita lah. Yang kita duk cerita kat orang bahawa mereka dengan kita. Mereka dengan kita. Tapi realitinya tidak sebegitu. Dan kita perlu hadam, kita perlu terima realiti ni. Saya ambil daripada konsep kalau kita tengok berlakunya perbincangan yang besar di dalam persidangan agung UMNO. Ismail Sabri menyokong apa yang disebut oleh Zahid Hamidi.
Ismail Sabri menyokong apa segala usul yang dibawa oleh pihak UMNO tu sendiri. And walaupun dia memberi kesan kepada parti-parti lain kat dalam kerajaan, dia menyokong. And poin yang kedua apa? Apabila berlakunya mesyuarat MPT ataupun mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, adakah Ismail Sabri menentang apa yang ada? Kalau dulu kita bagi harapan, kita kata fantasi kita Anwar Musa. And Tan Sri Anwar Musa bersama dengan kita. Logik, sebab apa? Dalam mesyuarat MKT, Tan Sri Anwar Musa menentang pimpinan UMNO. Dalam persidangan UMNO, Tan Sri Anwar Musa menentang pimpinan UMNO. Kita boleh kata Tan Sri Anwar Musa nak bersama dengan kita dulu, waktu dia memegang jawatan. Tapi sekarang, adakah Datuk Seri Ismail Sabri buat macam Tan Sri Anwar Musa buat? Saya tak nampak. Saya rasa kita duduk dalam fantasi kita. Dia sokong apa sahaja yang dibuat keputusan oleh Majlis Tertinggi UMNO. Dia sokong apa yang UMNO buat sebenarnya. Jadi kita duduk, ni adalah realiti dia. Kalau kita tengok berlakunya orang kata pilihan raya negeri. And Ismail Sabri dia berturun kempen kat sana. And dia kempen suruh sokong UMNO tentang Barisan Nasional. And ini realiti. Ini realiti. Walaupun tak dikeluarkan secara nyata, tapi kita dapat video-video, short video. And yang mana bila dia turun di Melaka, dia turun, tapi keluar dalam TV dia buat lawatan lah. And tapi kita ada dapat dalam WhatsApp group. Tuan-tuan pun ada dapat tahu ucapan dia menentang kita. Di Johor pun perkara yang sama berlaku. Jadi adakah harapan kita ni, fantasi kita duk harap lagi? Sedangkan jelas UMNO akan jadi musuh kita dalam pilihan raya. Tapi kita ni duk rasa tak. Saya pun tak tahu sebenarnya kelompok kita ni duduk tang mana. Jadi rakyat pun tak jelas. Dia tak jelas. Rakyat di bawah ni tak jelas. Saya turun jumpa dengan orang awam di bawah, dia tak jelas. And dia kata kami ni benci kepada UMNO, tapi duk nampak Perikatan Nasional ni macam berat kepada Barisan Nasional. Jadi itu pandangan masyarakat. Ini yang masyarakat nampak. Jadi kita perlu ada stand kita sendiri. Kita perlu ada stand kita sendiri yang mana kita kena buat keputusan. Dan keputusan ni mesti satu keputusan yang betul-betul. Untuk kita bagi tahu kepada akal umbi, untuk kita bagi tahu kepada rakyat. Kalau kita tengok hari ni, serangan-serangan ke atas kementerian. Pihak mereka menyerang kepada kementerian kita, tapi kita takut untuk keluarkan masalah-masalah kementerian mereka. Sebagai contohnya soalan yang ditanya oleh seorang pelajar PhD di Universiti Malaya. Saya dengar soalan yang dia tanya. Dia kata, apakah kesan ekonomi terhadap masalah orang kata daripada sudut dia panggil murung semua ni, dia panggil daripada sudut pemikiran pelajar dan daripada sudut kemampuan mereka untuk belajar. Benda ni duduk bawah siapa? Benda ni duduk bawah Datuk Noraini. Duduk bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan kita tahu hari ni Kementerian Pengajian Tinggi fail. Tapi kita tak boleh nak bagi tahu sebab apa? Kita dengan anggapan, Barisan Nasional dalam kerajaan dengan kita. Dan yang menentang kita hanyalah kluster mahkamah. Tetapi dengan, tuan-tuan kena tahu, kluster mahkamah tak tentang orang yang kita kata UMNO soleh ni. Bila geng-geng kluster mahkamah ni buat laporan, saya ambil contoh yang paling dekat sekali saya ambil contoh. Contoh yang paling mudah kita ambil. Isu 1.3 juta ataupun isu ledger UKSB. Mereka tak report pemimpin-pemimpin UMNO. Dia tak report Khairi Jamaluddin, tak report Rizal American, dia tak report Isyamuddin. Who yang dia report? Dia report Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Syafi'i Afdal. Ini nampak jelas. Luqman Adam dalam laporan dia pun, dia report Syafi'i Afdal walaupun dia ada sebut tentang KJ apa semua segala ini. Tapi dia dalam laporan dia yang sebenar. Tuan-tuan boleh tengok yang duduk kat Sungai Petani tu apa? Mamu kita, nama apa mamu kita tu? Dia kerja mesej saya tengok. Jamil kan? Betul tak nama dia Jamil lah. Saya tengok WhatsApp Ustaz. Tengok WhatsApp Jamil lah. Bukan nama dia apa? Zamil Ibrahim. Dia buat report atas apa? Dia tak report kepada yang tim-tim yang dikatakan berat kepada kita. Dia report kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin semata-mata. Jadi ini yang perlu kita clear sebenarnya. Orang bersatu kena clear benda ni. Kalau tak clear benda ni, kita nak berjuang pun susah. Kita masih lagi berharap sesuatu. Harapan kita tu fantasi sebenarnya. Dia bukan realiti.
Realitinya adalah kita adalah musuh yang nyata bagi UMNO. Ini terang lagi jelas bahawa Bersatu adalah musuh yang nyata bagi UMNO. Setiap malam. Ni semua ni, mi lumut semua ni. Semua ni adalah hire ataupun payroll by UMNO. Tapi, tanya mereka kerja apa? Dia dah abang kata simpan duit sehari RM10. Kalau otak dah, RM300 orang nak percaya cakap dah. Kan? Nak bayar rumah, elektrik apa semua. Dia kerja apa? Dia buat kerja apa? Ladang ayam, noreh getah. Apa kerja dia buat? Kan? Setiap hari, setiap masa, 3 jam sekali tekan live, 3 jam sekali tekan live. Apa dia buat? Kan? Jadi mereka semua ni hire untuk attack Bersatu hari-hari. Kan? Di hire oleh siapa? Di hire oleh grup-grup ni lah. Kan? Grup-grup dalam UMNO. Malah kalau tuan-tuan tengok berita komunikasi UMNO ke, kan tuan-tuan tengok Barisan Nasional punya berita komunikasi ke apa kan, dia pun hantam kita, tapi saya tak tahu pemimpin kita tengok ke tak. Kan, jadi ini yang perlu kita clear, yang perlu kita jelas. Apa kesilapan yang mereka buat dalam kementerian, kita kena berani bagi tahu kepada rakyat bahawa kesilapan yang mereka buat. Jangan kita duk anggap kata mereka ni kawan kita dan sebagainya. Dan apa sahaja kesalahan yang kita rasa UMNO buat kesalahan ni, kita kena tegakkan. Apa yang kita rasa Perdana Menteri buat silap? Ada pemimpin-pemimpin kita yang rasa PM buat benda ni silap ni. Tapi kita tak boleh nak tegak. Kalau kita tegak lagi dia jadi masalah sebab dia Perdana Menteri. Kena ingat kita MOU dengan dia. Kita sokong dia jadi Perdana Menteri. Dan bukannya dia jadi Perdana Menteri kerana UMNO menang kat dalam pilihan raya. Kita sokong dia. Kenapa kita tak ada kuasa untuk tegak dia? Jadi kita kena tegak dia. Kita kena bagi tahu benda yang dia buat ni kita tak setuju, dia salah. Sebab apa? Sekarang ni kalau kita tengok ideologi UMNO, propaganda UMNO, dia nak menunjukkan bahawa kerajaan yang ditadbir, kerajaan ini adalah kerajaan Perikatan Nasional. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang gagal. Ini yang kita kena tahu. Dan dia nak bagi tahu bahawa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri bukan Perdana Menteri. Tetapi dia dimain oleh Tan Sri Muda Yassin. Ataupun dia boneka Tan Sri Muda Yassin. Logik akal ke? Tak logik akal. Tapi dia cuba bawa hasutan ni. Sebab apa? Sebab dia nak nampakkan bahawa kegagalan itu adalah Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dan dia harap dalam pilihan raya, dia akan bawa naratif-naratif ni. Dia akan bawa naratif ni. Cuba tengok bila Perikatan Nasional jadi kerajaan. Apa yang berlaku. Sebab dia tak boleh lawan zaman 18 bulan Tan Sri jadi Perdana Menteri. Dia tak boleh lawan. Dia tahu. Dan dia tahu kalau kita cerita kepada rakyat apa yang Tan Sri buat semasa 18 bulan, dia tak boleh nak lawan. Sebab tidak ada Perdana Menteri yang sebaik Tan Sri jadi Perdana Menteri pada 18 bulan. So dia kena create something bad lah ni. Dia kena buat buruk. Apa-apa sikit pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Apa-apa sikit pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Dia nak tunjuk semua. Dan kesalahan Kementerian Kesihatan bawah Majlis Pemulihan Negara. Kesilapan yang dibuat oleh Perdana Menteri salah Tan Sri Muda Yassin. Dan kesalahan yang dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi salah Tan Sri. Kan harga rumah naik disebabkan Rizal American, Kementerian KPKT salah Tan Sri Muda Yassin. Lepas tu apa lagi kementerian yang mereka jaga? Semua salah Tan Sri. Jadi ini yang mereka cuba bawa. Yang mereka cuba bawa satu ideologi ni supaya pergi dalam pilihan raya mereka nak kata Tan Sri fail. 18 bulan Tan Sri boleh survive sebab dia hutang. Dia hutang, dia bagi rakyat duit mewah apa semua. Tapi tuan-tuan tengok bila dia jadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara, tengok apa kesilapan yang dia buat pada 18 bulan. Ini yang mereka cuba nak bawa sebenarnya. Ideologi yang mereka cuba nak bawa. Propaganda yang mereka cuba nak bawa untuk menggagalkan usaha-usaha kita yang telah kita buat selama ni. So kita kena jelas dengan benda ni. Saya tak nampak. Saya tak nampak jalan bahawa UMNO dengan Bersatu ni boleh duduk sekali. Kecuali pemimpin-pemimpin UMNO yang mereka rasa tak setuju dengan UMNO. Mereka rasa UMNO ni rosak dan sebagainya. Kenapa mereka tak tinggalkan UMNO? Saya nak tanya tuan-tuan, bagaimana boleh lulus? Bagaimana boleh lulus orang kata melanjutkan pemilihan UMNO? Bagaimana boleh lulus? Disokong oleh semua orang termasuk Ismail Sabri yang mereka duk kata Ismail Sabri Zahid Hamidi risau takut Ismail Sabri menang dalam pemilihan UMNO. Dia sokong. Kalau dia tak sokong tak apa. Ada tak yang tentang untuk melanjutkan pemilihan UMNO? Yang kita duk kata ni. Kita ni tu saya kata fantasi lebih. Dia sokong. Ismail Sabri sokong untuk melanjutkan pemilihan. So what? So what? Sekarang ni ini yang kita kena clear benda ni.
And kita kena clear benda ni. Kita jangan nampak mereka ni seolah-olah UMNO yang soleh. Tetapi dalam kerajaan sekarang ni kita kena tunjuk, kita perform. Dan kita nampak mereka ini adalah musuh yang nyata. Sebagaimana mereka nampak kita ni sebagai musuh yang nyata. And itu adalah lebih baik untuk kita pergi ke arah PRU ke-15. Benda ni kita kena clear benda ni. And kita kena jelas benda ni. Okey tuan-tuan. Saya nak baca sikit komen. Tadi cakap nak cerita PPBN ni, cakap UMNO ni kata gila. Saya duk cerita pasal bersatu, dia duk sangkut dengan ni. Ya betul ya, Tan Sri banyak beri bantuan kepada kepada rakyat. Dan benda ni kita kena perkenalkan. Hari ni saya nak tanya tuan-tuan, daripada segi promosi, ada UMNO promosi kan berkaitan dengan apa yang dibuat oleh kita? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, masa kalau kita tengok mereka buat promotion berkenaan dengan Ismail Sabri, siap dengan papan tanda apa semua segala ini lah. Ada tak mereka buat benda yang sama kepada menteri kita? Kalau dulu saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, saya buka saya punya Microsoft Space, saya tunjuk kepada tuan-tuan. Apa promotion yang mereka buat di peringkat Kementerian Multimedia kepada Datuk Seri Ismail Sabri ni? Dia dipanggil satu propaganda, dipanggil dictate propaganda yang menggunakan imej. Ada tak mereka buat penerangan berdasarkan menteri-menteri hak kita duduk ni? Menteri Rina Harun ke, KBS ke apa, ada mereka buat tak? Mereka tak buat pun, sedangkan masa saya pergi ke Jabatan Pertanian, banyak perkara-perkara yang dibuat oleh kementerian-kementerian kita yang tidak dipromosikan oleh mereka. Malah segala pengumuman yang dibuat oleh menteri kita, ada tak mereka buat promosi? Ada tak masuk dalam Jabatan Penerangan di bawah Kementerian Multimedia Communication? Saya duk tengok dekat dalam Jabatan Penerangan, tak pernah nampak pun promotion. Dekat sini kita kena tengok sebenarnya mereka ini betul ke nak tolong kita, betul ke duduk kerajaan dengan kita, ataupun mereka nak memburukkan kita dan menjatuhkan kita, nak tunjuk kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional dalam kerajaan adalah satu gabungan yang gagal. Adakah itu propaganda yang mereka cuba mainkan? Ini yang kita kena jelas. Tambah macam isu ayam hari ini. Banyak benda yang diumumkan oleh menteri, kenapa tak keluar dalam berita? Kenapa tak keluar dalam imej-imej penerangan dan sebagainya? Kenapa tak keluar? Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Sebab apa tak keluar? Ini yang perlu kita lihat sebenarnya. Mereka ni bersama dengan kita, ataupun mereka ni adalah musuh kita yang nyata. Sekejap tuan-tuan. Okey, contohnya di Kementerian Multimedia, dia ada buat benda ni. Ni gambar-gambar macam ni lah. Dia ada buat ni. Penerangan berdasarkan kementerian. Dia ada buat ni benda-benda ni semua. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, asal tidak ada pun melibatkan kementerian-kementerian yang melibatkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia? Tak mempromosikan? Sebab apa? Banyak sebenarnya bantuan. Kalau saya nak cerita tentang MAFI, banyak saya pergi baru ni, banyak bantuan kepada pertanian dan sebagainya. Kenapa mereka tak promosikan? Sebab mereka nak menunjukkan bahawa Menteri Bersatu gagal. Dan kenapa semua benda kita nak tengok. Saya nak beritahu tuan-tuan lah, siapa yang bermain politik, yang berkecimpung dalam politik, dia tahu benda ni. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, tuan-tuan pelik tak sekarang ni? Semua isu Ismail Sabri selesai. Isu ayam pun, walaupun mai daripada kementerian, dia claim kredit. Isu elektrik pun dia juga. Isu bagi, semua isu, hot isu yang timbul, semua kalau boleh Ismail Sabri yang dapat nama. Kalau dulu kementerian jawab, menteri melibatkan kementerian. Tapi kalau kementerian yang melibatkan UMNO, mereka akan highlight menteri itu jawab. Tapi kalau kementerian melibatkan Bersatu, semua Ismail Sabri selesaikan. Takkan orang Bersatu kita tak perasan? Jadi mereka nak menunjukkan bahawa menteri kita lemah. Yang melesaikan masalah ni adalah Perdana Menteri. Itu saja. Tapi kita tak nampak benda ni. Kita tak tahu sama ada kita duduk dalam realiti ataupun kita duduk dalam fantasi sebenarnya. Tapi sebenarnya kita duduk dalam fantasy kita sendiri. Dengan harapan wujudnya golongan yang soleh di kalangan mereka yang akan bersama dengan kita. Kalau mereka merasakan bahawa UMNO tu rosak, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, dia rasa UMNO tu rosak, dia akan tinggalkan parti UMNO. Dia akan tinggalkan dan dia akan keluar daripada UMNO. Sebab apa dia tak keluar daripada UMNO? Kerana dia nak jaminan. Dia nak jaminan daripada sudut nak jadi ahli parlimen. Dia nak jaminan daripada sudut dia nak menjawat jawatan dalam UMNO. Kalau dia seorang yang telus, yang jujur, dia dah keluar lama dah. Dia kata Zahid ni tak boleh pakai.
Najib tak boleh pakai. Dan tuan-tuan tengok sendiri, apabila keluar kenyataan siapa yang akan bertanding Parlimen UMNO, mereka-mereka ini akan dikekalkan. Ismail Sabri juga akan bertanding di mana tempat dia? Saya lupa dah. Dia ahli Parlimen mana? Dia akan bertanding di tempat dia juga. And Anwar Musa akan bertanding di tempat dia juga. Dan dia akan berlawan dengan kita. And Hishamuddin akan bertanding di Sembrong. Lepas tu lagi, siapa lagi? Mereka ni akan bertanding di tempat-tempat. Mereka dah akan berlawan dengan kita. Dan di tempat-tempat yang kita bertanding pun, mereka akan lawan dengan kita juga. So, ini yang kita perlu nampak stand kita. Untuk kita ke hadapan. Kalau tidak, kita tidak akan ke hadapan. Kita akan duduk dalam kelompok tu. Okay, tuan. Ni saya buka untuk berbisi. Siapa yang nak berbisi dengan saya, boleh bisi. Bera. Dia akan bertanding di Bera. Fit suara jadi perlahan. Tu biasalah kan, depa kacau. Depa kacau link saya tu, suara jadi pelan sikit lah. Dekat situ. Ya betul, Bera. PPBM tak lawan DAP PRU15. Jangan menipu. Siapa kata PPBM tak lawan DAP? Sedangkan Ketua Penerangan Bersatu Malaysia semalam dalam siri di Perikatan Nasional Bangi, dia sendiri bagi tahu bahawa DAP ini mengamalkan ideologi demokrasi sosial yang berhaluan kiri, yang tidak bertepatan dengan ideologi Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dia duduk haluan kiri. Dia duduk left center. Haluan kiri yang ke kanan, yang ke tengah sikit. Kalau dia terus ke kiri terus, dia akan jadi satu parti yang memperjuangkan ideologi komunis. Ni Ketua Penerangan Bersatu sebut semalam. Jadi nak kata kita menyokong kepada ideologi DAP macam mana? Bra bukan bra. Bra tu yang Tina dah pakai ya. Bra. Sebut bagi ni timbang dacing saya terbuka kalau dia nak bisi dengan saya. Dia ada request lama tapi dia tak bisi dengan saya. Dia nak promosi FB dia. Jadi ni berkenaan dengan ayam. Berkenaan dengan ayam, kita sedang dalam pengkajian untuk mencari jalan untuk memastikan bahawa kedua-dua pihak, pengguna dan penternak ini tidak berlaku kerugian, dan juga pengguna tidak orang kata harga yang lebih tinggi lah, tidak membeli dengan harga yang lebih tinggi. InsyaAllah akan ada satu pengumuman daripada Parti Bersatu Malaysia, dan kita akan tunggu pengumuman tersebut. Kalau ada yang tanya saya, nanti kita akan terangkan berdasarkan pengumuman tersebut. Saya ajak dia bisi. Dia boleh bisi ya. Siapa nak bisi boleh masuk, tak ada masalah apa. Kita nak sembang bab apa. Kita boleh masuk. Tadi di awal tadi ada orang tanya berkenaan dengan apa? Pilihan raya. Pilihan raya ni saya dah jawab banyak kali dah. Saya dah jawab banyak kali dah sangat dah berkenaan dengan pilihan raya ni. Saya pun tak tahu lagi kalau saya jawab dia jadi berulang-ulang. Ni siapa dia? Dia request lepas tu dia cancel. Pilihan raya ni kalau ikut perlembagaan dia 5 tahun sekali. Dia 5 tahun sekali. Saya dah jawab itu saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan. Kenapa pilihan raya ni tak boleh berlaku dalam keadaan sekarang ni, waktu negara nak pulih. Yang pertamanya kita kena tahu pilihan raya ni dia berlaku 5 tahun sekali. Jadi pilihan raya ke-14 ni berlaku pada 16 Mei 2018. Maka pilihan raya yang seterusnya akan berlaku pada 16 Mei 2023. Maka apabila cukup 5 tahun, Parlimen akan terbubar dan juga Dewan Undangan Negeri akan terbubar lah. Kalau ikut terbubar dengan sendirinya, ataupun Perdana Menteri akan bagi tarikh yang sesuai untuk pilihan raya mengikut pada penggal tu lah, sebab dah cukup 5 tahun. Jadi dia lewat pilihan raya ni Najib dulu Najib lah duk drag pilihan raya ni. Kalau ikutkan yang lain-lain tu dia berlaku pada masa yang mana yang ditetapkan. So Dewan Undangan Negeri akan bubar, Dewan Undangan Dewan Undangan Negeri bubar, Dewan Parlimen pun akan bubar bila cukup 5 tahun. Jadi isu yang krisis sekarang ni, kalau berlakunya pilihan sekarang ni, apa akan berlaku? Dia akan jadi pilihan raya peringkat Parlimen. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Dewan Undangan Negeri dia tak mau bubar. Contohnya, mereka kata MB Kedah tidak mau bubar Dewan Undangan Negeri. Sebenarnya itu adalah satu kenyataan fitnah kepada Yang Berhormat Menteri Besar Kedah. Bukan dia seorang saja yang tidak mau bubarkan. Antara yang tidak mau bubarkan UMNO tu sendiri. UMNO Melaka, UMNO Johor, mereka tak mau bubar. Sebab mereka kata baru berlakunya pilihan raya. So mereka tak mau bubar. So what's the point? Pilihan raya negeri lepas tu nak bubar pula pilihan raya
apa nama ni, untuk seterusnya sekarang ni pilihan raya parlimen. So what's the point? Rakyat kena tahu apabila berlakunya pilihan raya ni, saya jelaskan dulu pasal kewangan. Negara terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar kepada pilihan raya. Bila berlakunya pilihan raya negeri, kan, kos yang dibelanjakan hampir 500 juta. Belanja kat mana? Orang kata apa banyak sangat 500 juta. Belanja dekat mana? Belanja dekat kertas SPR, belanja dekat dakwat, belanja dekat pusat mengundi. Kan, semua tu memerlukan duit. Kan, memerlukan duit untuk perbelanjaan. Kan, bagi tujuan berlakunya pilihan raya. Kan, jadi bila berlaku pilihan raya negeri 500 juta. Kan, jadi inilah kos-kos yang terpaksa dikeluarkan oleh apa nama ni, kerajaan pusat. Menggunakan duit siapa? Duit rakyat lah, takkan guna duit depa. Kan, duit rakyat depa guna. Yang sepatutnya duit ni digunakan bagi membantu untuk pemulihan ekonomi. And so bila kita ni, saya ulang balik dekat sana, dan Melaka dengan Johor tak mau bubar. Begitu juga dengan Perak dan juga Pahang. Negeri-negeri yang ditadbir oleh UMNO, mereka tidak mau bubar sekiranya berlakunya pilihan raya dalam tempoh masa yang terdekat. Jadi bila mereka tak mau bubar, of course negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang, mereka pun tak mau bubar, termasuk juga dengan Perikatan Nasional. Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, semua tak mau bubar. So bila semua tak mau bubar, berlakunya pilihan raya sekarang ni di peringkat parlimen. Tuan-tuan ambil lah sebagai contohnya 500 juta setiap negeri darab 14. Berapa bilion yang kerajaan kena keluarkan untuk pilihan raya. Dan kerajaan kena keluar double. Sekarang ni, tahun ni pilihan raya parlimen. Lepas tu, tahun depan, tunggulah berapa banyak lagi pilihan raya negeri. Nak kena buat negeri Kedah dulu. Susun lah. Tahun depan, bulan 1, pilihan raya negeri Perlis. Bulan 2, pilihan raya negeri Kedah. Bulan 3, pilihan raya negeri Pulau Pinang. Bulan 4, pilihan raya negeri Perak. Bulan 5, pilihan raya negeri Sembilan, bagai contoh. Nak susun macam tu. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kos. Ini adalah kebodohan Zahid Hamidi. Ni bodohnya Zahid Hamidi. Melaka jatuh sebab siapa? UMNO. Duk tak duk, dia bergaduh sendiri, jatuh pilihan raya. Sebab dia nak uji orang sokong dia kada. Guna duit siapa? Duit rakyat. Johor pun sama. Ada orang tarik apa nama ni ke apa kan? Tak ada. MB duk saja-saja pi bubarkan Dewan Undangan Negeri. Nampak tak? Depa saja-saja depa ya. Bukan ada apa pun, dia antara dia sendiri dia bubar. Jadi inilah bila kita nak buat pilihan raya, kita kena fikir sebab dia guna duit rakyat. Sebab tu kita minta untuk buat pada tahun depan 16 bulan 5, lambat ke ya? Kita buat sekali ya. Kita buat dewan, kita buat peringkat parlimen dan Dewan Undangan Negeri sekali. Sebab semua dah terbubar. Kita buat sekali semua. Mudah macam tu. Dan sebab apa saya nak kata pada tuan-tuan? Sebab apa mereka nak buat sekarang ni? Kau ni sembang pilihan raya duit rakyat. Nah, nampak ni? Ni antara orang yang tak tahu. Habis tu dakwat beli guna duit siapa? Ni kerajaan boleh menega ke? Abang Rama bin Madani ni. Kerajaan boleh menega ke? Saya nak tanya, macam mana Najib kutip duit banyak, dia perkenalkan cukai baru GST. So, negara ada duit lah. So, adakah Najib pada waktu tu dia pergi jual burger? Ataupun dia pergi menega apa lagi? Menega bihun sup, lepas tu masuk dalam akaun negara dah. Duit negara ni main daripada cukai rakyat. Macam-macam cukai lah. Cukai excise, cukai pendapatan, cukai macam-macam cukai. Segala nenek cukai. Orang Kedah panggil segala nenek cukai. Kalau dalam bahasa selatan ni, dia panggil bermacam-macam cukai. Jadi macam-macam cukai yang rakyat bayar ni, dikumpulkan cukai ni masuk dalam, dia panggil sebagai kumpulan wang yang disatukan ataupun duit negara. Jadi hak tu lah duk belanja. Hak ni lah duk belanja buat pilihan raya apa semua sekarang ni. Ni guna duit rakyat lah, main ke mana lagi. Dia tanya pula saya soalan. Itu dakwat kertas undi tu beli guna duit apa? Lepas tu apa pusat mengundi apa semua sekarang ni tu. Dengan dia punya box. Kuning apa nama ni, orang kata apa, box kuning SPR pakai tu. Petugas SPR apa semua. Bayar allowance, bayar guna duit apa, bayar guna apa? Ni yang saya anda dibohong oleh pok-pok UMNO ni. Ingat bila berlakunya pilihan raya tu berlaku macam tu ya, tak nak pakai duit. Pakai. Dan duit ni kita boleh guna untuk pemulihan. Kita nak stabilkan, bukan lama. Sampai bulan 5 tahun depan kita pilihan raya lah. Dan kenapa UMNO nak sekarang ni? Sebab dia tahu rakyat tak stabil. Rakyat baru keluar KWSP. Bila tuan-tuan nak mengundi, dia melibatkan apa? Sebab apa? Penurunan kepada jumlah mengundi. Sebab apa? Kos pengangkutan untuk balik. Kos pengangkutan untuk balik. Yang kedua apa benda? Jadi ini semua ni ada sebab-sebab kenapa. Dia bukan kelesuan berpolitiknya.
Yang lesu berpolitik ni betul lah. Kalau dia duduk dekat, dia tak pergi mengundi sebab dia rasa macam fed up dengan politik lah. Tapi yang duduk jauh, sebab apa dia tak pergi mengundi? Tak dapat cuti, kan, kos logistik, kan, pengangkutan, lepas tu apa lagi? Kan, macam-macam benda lah kalau dia duduk di Kuala Lumpur. Dia nak balik mengundi di Kedah. Berapa kos dia? Kan, pergi balik dekat-dekat 6-700. Jadi dia nak balik, adakah dia nak balik mengundi tu? Mengundi, contoh mengundi diadakan pada hari Ahad. Dia balik hari Sabtu, hari Ahad pergi beratok penat mengundi. Lepas tu malam tu kena balik, mai balik nak kerja. Adakah dia akan buat benda tu semua? Dia tidak akan buat. Dia bukan tak minat mengundi, tapi dia tak balik mengundi sebab apa? Kos. Itu adalah sekiranya berlaku pilihan raya negeri. Ni pula nak berlaku 2 pilihan raya. Adakah rakyat nak balik? Berapa kali nak balik? Hari tu dah balik dah Johor. Kena dah dekat 5-600. Lepas tu pilihan raya umum kena pula lagi 5-600. Apa? 1,200. Lepas tu nak Ahad tahun depan pilihan raya lagi. Balik lagi sekali. 500, 1,800. Buang tentu duit. Buang kerana nak pergi mengundi. Itu yang menyebabkan rakyat tidak mahu balik untuk mengundi. Dan ini memberi kelebihan kepada UMNO. Sebab tu dia nak mengundi sekarang ni. Jadi saya dah jawab banyak dah, tuan-tuan boleh tengok live-live saya sebelum ni. Saya bukan jawab sekali dua. Dah banyak dah saya jawab berkenaan dengan isu ni. Jadi saya rasa tak perlu timbul lagi dalam live saya yang selepas ni. Kenapa tak boleh ada pilihan raya sekarang ni? Kena tanya pula Puak UMNO tu. Kenapa dia nak buat sangat pilihan raya sekarang ni? Macam kita punya Mi Lumut duk sebut. Dia duk bagi tahu tentang apa nama macam-macam benda lah kan. Yang sepatutnya dibuat. Lah ni Perdana Menteri UMNO awak tak boleh buat. Buatlah sekarang. Oh tak boleh kena pilihan raya lu. Kena jadi kerajaan dominan baru boleh buat. Tu pembohong. Nak pilihan raya sebab apa? Supaya pemimpin mereka tidak masuk dalam penjara. Tu saja. Nak tukar hakim, nak gugurkan kes. Macam-macam benda lah yang mereka cuba buat. Untuk melepaskan pemimpin mereka. Bukan sebab kalau pilihan raya baru boleh ekonomi stabil. Pelapungkok ni apa? Minta maaf tuan. Nak terlepas cakap. Akai tak dia ingat rakyat ni bodoh macam ni apa? Rakyat bukan bodoh macam mereka. Rakyat malah lebih cerdik daripada mereka lagi. Yang bestnya UMNO berjatuh UMNO tu yang lawak lah kelang kabut. Nak suruh buat pilihan raya. Betul ya? Ismi ajak Fik makan ubat kuat. Dia nak masuk visi, dia masuk visi sini lah. Dia tak payah bagi alasan suruh orang pergi sana. Saya kalau pergi sana, dia takkan bagi visi banyak kali dah. Saya dah buktikan dalam Facebook. Dia ajak saya debat. Tapi dia tak berani berdebat dengan saya. Sebab apa? Sebab dia berbohong. Membohong. Bila orang yang membohong, bila kita bawa keluar fakta, dia akan rasa malu. Saya boleh tanya dia soalan demi soalan. Dia kata FDM menurun. Cuba bagi kat saya FDM sekarang apa? Apa soalan yang dia tanya kat saya? Kalau saya tanya balik kat dia, suruh dia bekalkan fakta dan rujukan, dia tak boleh bagi. Sebab tu dia tidak mau masuk. So kita abaikan dia. Dia poyo Okey tuan, siapa nak visi boleh masuk visi ya. Ada soalan ni boleh tanya soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya passing. Aku dah request banyak kali, dia tak layan pun. Tu saya kata, dia takkan bagi punya bohong. Dia nak promote, suruh pergi tengok live dia ya. Tu je. Orang dah tak mau tengok live dia, hamba bohong sah. Yang betul-betulnya PN nak adakan PN sebab PN dan PH dalam masalah. Sebab PN, masalah apa yang PN dan PH ni? Saya nak tanya pada tuan-tuan. Memang takkan sokong PN adakan waktu sekarang sebab orang duk fikir pasal harga barang, bukan yang duk fikir pasal mengundi. Tak, saya nak tanya masalah apa? PN hadapi sekarang ni. Mereka nak beritahu daripada sudut harga dedak mahal. Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO PN mentadbir negara berapa puluh tahun. Awak mereka tak buat penandangan jagung dan juga soya. Dia nak main harga, dia nak main import export. Dia nak main trade. So dia bergantung 100% pada import. Jagung kita import daripada Ukraine, Rusia. Adakah kerana PN tak lah ni orang kata harga dedak mahal sebab PN. Sebab dia tak buat inisiatif tanam jagung. Ya Allah dan. Awak yang dulu hampa tak buat jagung, sekarang ni kita senang dah, kita dah boleh ada dengan proses kilang. Bukan kita tanam jagung esok kita boleh proses. Awak dulu mereka tak buat sebab mereka tahu soya dengan jagung ni ataupun dia panggil bijian ni adalah komoditi. So dia nak main trade tu. Import export dia nak main trade macam arang pun semua. So dia nak main berdasarkan trade untung atas angin tu. So bila dapat harga murah, jual dekat Malaysia mahal. So menteri dapatlah untung sikit, orang politik dia nak main macam tu lah.
Jadi kenapa dulu mereka tak buat? Kenapa sekarang dia nak salahkan kita? Sehingga kita menghadapi ni 100% barang asas untuk makanan dedak ni kita bergantung pada import. Jadi apa masalah yang kita hadapi hari ni adalah kerana kegagalan kerajaan yang terdahulu. Kalau orang yang fikir, dia tahu. Jadi hari ni kita terpaksa berhadapan. Ukraine dengan Rusia tiba-tiba perang. Bukan kita suruh mereka perang pun. Bukan Perikatan Nasional pergi hasut Ukraine kata hang kena tembak Rusia. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi dekat Rusia suruh pergi hentam Ukraine. Dah. Kita tak suruh mereka buat, mereka perang. Bila mereka perang, maka mereka menyekat pengeluaran orang kata bijian mereka. Dan dalam masa yang sama, nilai mata wang naik. Maka kita terpaksa beli, terpaksa import. Bila kita import, kita beli dengan harga lebih tinggi. Sebagai contoh, saya bagi contoh pada tuan-tuan. Sekiranya dulu kalau kata dedak ni, kita beli daripada negara luar sejuta US dollar. Dulu kita boleh orang kata peternak dapat dengan 3.8 juta ringgit Malaysia. Sekarang ni nilai ringgit 4.4. Jadi dia terpaksa tambah, dia terpaksa menanggung kerugian 600,000. Kalau dia ambil sejuta US dollar dedak, dia kena tambah 600,000. Dia rugi dekat situ. Jadi kita duk bagi tahu. Sebab itulah harga ayam tu naik. Sebab satu nilai mata wang, satu lagi kita bergantung 100% pada import. Awak dulu kita tak buat ladang, awak buat ladang ni tuan-tuan ingat sat ke? Ingat nak buat ladang 100 hektar, 200 hektar, buat hari ni esok boleh ambil ke? Tu nak tunggu siapa kilang proses apa semua. Sepatutnya daripada dulu mereka memikirkan soal pertanian. Kenapa Najib tak buat? Kerja duk jual kem tentera sana, jual kem tentera sini. Bandar Malaysia, bandar itu, bandar ini. Dia tak fikir tentang pertanian. Tak fikir tentang industri. Kerja duk jual tanah. Hutang jual tanah. Hutang jual tanah. Lah kali. Inilah risiko yang rakyat terima dalam 10 tahun Najib memerintah negara. Jadi nak balik kesalahan. PN bermasalah. Nampak tak di situ? Alasan perang Rusia boleh pakai kan? Ni pun saya tak tahu juga soalan tanya pun. Alasan perang Rusia boleh pakai. Ni kata tak baca ni. Aduh, rakyat tengah susah duk karut PIU. Cuba fikir masalah rakyat semua. Saya kadang-kadang ni tuan-tuan, saya jawab dengan pok mereka ni. Bila dia bertanya balik soalan, saya jadi macam hai. Saya jadi macam aduh, aku ni tak boleh nak menapas dengar soalan mereka ni kan. SB kata tak payah sebutlah nama dia, mengarut lah. Saya pun pening kan tuan-tuan. Dia tanya kita balik tu. Saya nak tanya pengeluar bijian terbesar di dunia negara mana? Aduh, sahabat bodoh tak boleh ajak ambil. Tak bagi duit kat Syarizat tu siapa menteri pertanian. Bagi tu betul dah. Dia bagi untuk buat lembu. Tapi yang pergi beli banglo siapa suruh? Bagi kena bagi untuk banyakkan lembu dalam negara. Mengeluarkan hasil lembu banyak untuk negara. Tapi siapa yang salah? Hak bagi salah ke hak pergi beli banglo salah? Mana oposisi ya. Dia masih dia tak pergi sembang buat pertanian suruh Pak Lah buat pertanian suruh Pak Lah letak jawatan. Tu tanya Najib kelang kabut nak ambil tempat Abdullah Ahmad Badawi tu. Okey tuan-tuan orang suruh masuk tak masuk. Memanglah semua masalah lockdown tahun pun tak ada hasil langsung untuk rakyat. Apa pula tak ada hasil? Apa pula tak ada hasil? Ada hasil. Hari ni kita duduk dalam keadaan sekarang ni sebab apa? Lockdown. Saya nak tanya berapa negara lagi tak buka pintu sepadan? Dulu masa kita lockdown ada berapa negara hak buka? Negara hak buka tu semua hari ni masih lagi belum buka pintu sepadan. Boleh pecah sendiri ni hasil dia. Dan hari ni masih ada lagi mereka yang menetapkan SOP. Sebab apa? Angka, tuan-tuan jangan ingat hari ni COVID-19 tak ada dah. Hari ni kematian tak ada dah. Tuan-tuan jangan ingat macam tu. Ada banyak negara yang masih mengekalkan pakai mask dan sebagainya. Kerana kita buat lockdown, kita kawal, kita bagi vaksin, semua Tan Sri buat ni. Supaya kita duduk luar rumah, makan ni apa. Semua orang waktu PKP keluar rumah gemuk sebab apa? Sebab kerajaan duk bagi duit tak larat makan duk luar rumah makan sampai tu saya pun perut main ke depan lah nak kena diet.
Sebab kerajaan duk bagi nak jaga tu. Macam ayam dalam reban lah tu. Duk bagi. Nak jaga kita tu hari ni kita boleh bebas. Apa pula tak ada kesan. Lockdown dia orang ni sembang tak pasti akal. Ramai orang mati dah. Nak berbandingkan dengan negara lain. Ini saya nak tanya. Pada zaman Perdana Menteri daripada UMNO jadi Perdana Menteri. Berapa ramai kematian? Berapa bulan? Ni. Zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. 18 bulan, 14,000 kematian. Negara luar beratus ribu, berpuluh ribu mati. Masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, ni Perdana Menteri UMNO, berapa puluh ribu. Asal tak kata pun, law ni pun masih ada kematian. Asal tak kata macam helikopter jatuh ke, macam apa Malaysia Airlines jatuh ke. Kenapa tak kata? Sebab Perdana Menteri UMNO. Sebab tu tak kata apa. Cuba kira balik angka kematian. Sepanjang Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, berapa banyak kematian? Fikirlah balik lepas dia buka tu. Berapa banyak kematian? Fikirlah balik sampai hari ni. Lebih banyak daripada Tan Sri jadi Perdana Menteri 18 bulan tu. Sebab apa? Sebab Tan Sri buat lockdown nak jaga nyawa. Tu prinsip makasih syariah tu kita kena tahu. Prinsip makasih syariah apa benda? Kena jaga nyawa lah. Pemimpin kena jaga nyawa. Dia ada 5 trust prinsip makasih syariah. Tapi saya ingat nyawa tu lah. Lagi 4 tu nak kena buka buku balik. Jadi hak tu jaga. Bukannya pemimpin duk fikir tentang ekonomi semata-mata rakyat mati tak apa. Okey tuan-tuan. Mati tu kerja Allah ya betul lah. Tapi prinsip pemimpin ni dia kena jaga nyawa. UMNO sembunyi angka kematian. Okey tuan-tuan. Siapa lagi ni? Ada yang nak bisi? Boleh bisi dengan saya? Duk maki saya buat apa, bongok apa semua ni tak ada guna kan. Bagilah fakta. Berbaiklah kita semua pada agama, ikutlah politik yang Nabi ajak pada pembukaan Madinah. Betul lah tu kan. Saya ada buku tu satu. Seni peperangan Rasulullah. Semua permasalahan yang ada sekarang ni datang. Apakah permasalahan yang datang daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bagi list kat saya. Baru kita boleh terang satu-satu ni duk bagi kita semua masalah mai daripada Tan Sri. Apa masalah yang mai daripada Tan Sri? BPN banyak lah, BKM masuk sikit-sikit. Tapi terima kasih jangan ada puju saya lebih PRU kita minta pergi tahun depan. Saya dah bagi tahu tadi negara luar tak apa orang bunuh diri, tapi masa PM ni nampak sangat mohong ni. Ismail Ular Raja ni, negara paling banyak orang bunuh diri adalah India. Setiap waktu, tak kira lah pada PKP ke tak. Pada waktu tu mereka nak mabuk tak boleh, dia minum hand sanitizer bunuh diri. Apa benda ni? Tengok statistik tak mana ni. Tentang UMNO nak bawa masuk pekerja asing Bangla seramai 500k. Kalau UMNO pemerintah pasti akan bawa masuk pekerja asing. Satu nanti pada hari yang kemudian. Masa Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi PM, peniaga dapat bantuan 6,500 kalau tak silap. Ya, apa nama dipanggil sebagai Grant Khas Prihatin, JKM, GKM. 4,000 tak silap saya, 5,000 lebih Atas sebab apa nak bubarkan parlimen? Kena jelas kepada rakyat. Rakyat nak dengar. Kena jelas, kena bagi tahu kepada rakyat. Kenapa bubar parlimen? For what reason? Nak sampai kestabilan. Rakyat kata, you boleh buat sekarang ni. UPM kalau you bubar parlimen, buat pilihan raya, duit keluar banyak. Grant Khas Prihatin. Duit keluar banyak. Sedangkan duit tu boleh guna untuk bantu rakyat. Tak logik. Di manakah logiknya? Bubar parlimen, buat pilihan raya. Buat pilihan raya berapa? Kalau satu negeri 500 juta, darat 14 negeri. Berapa? Bukan sekali pilihan raya, 2 kali pilihan raya. Berapa yang kena keluarkan? Lepas tu bagi tahu apa? Selepas tu kita akan dapat memulihkan ekonomi. Rakyat fikir tak logik. Pilihan raya guna duit. Bajet yang besar nak buat pilihan raya. Bila buat pilihan raya, you kata you pulih ekonomi. Rakyat kata apa? Kenapa tak gunakan duit tu sekarang untuk memulihkan ekonomi? Kenapa tak gunakan duit yang diperuntukkan untuk pilihan raya tu sekarang untuk bantu rakyat? So bagi the best reason untuk rakyat tahu. Bagi alasan yang munasabah. Kenapa perlu bubar parlimen? Bukan cakap bubar parlimen. Bukan cakap tekan button. Orang politik kena bawa hujah. Apakah hujah anda? Bawa hujah kenapa perlu pilihan raya. Kalau bagi alasan kestabilan, rakyat kata tak logik stabil pada pungkuk hamba. Hampa lah ni Perdana Menteri. Berapa banyak kementerian hampa pegang. Buat dulu kerja. Kalau UMNO menang pilihan raya, harga rumah turun. Habis tu kementerian KPKT sekarang ni adalah Menteri UMNO. Why tak boleh buat sekarang? Why kena buat after pilihan raya? So where's the logic?
Rakyat tanya where's the logic, and you use the budget and around billion something for election. After that you cakap kita boleh stabilkan, kita boleh bantu rakyat. Kan kenapa you tak guna the billion yang you habis dekat pilihan raya tu for election tu, you guna untuk bantu rakyat sekarang ni? You ingat rakyat bodoh. Kan? Politik Malaysia takkan aman selagi sesama kita tidak berpegang pada tali Allah. Ni surah apa atas saya lupa dah. Wala tafarraqu. Lupa pindah macam mana. Berpeganglah kepada tali Allah dan janganlah kita berpecah belah. Betul lah tu. Betul lah tu. Tapi kita pegang pada tali Allah ni, pegang pada benda hak benar lah, bukan benda hak tipu ni. Nak takkan nak sokong rasuah dengan alasan berpeganglah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Lepas tu kita angkat perasuah jadi pemimpin kita. Salah tu. Takkanlah kita nak pilih kemungkaran. Sedangkan dia bagi tahu dah amar makruh nahi mungkar. Tinggalkan kemungkaran. Lepas tu kita nak pilih lah, kita sokong kemungkaran atas alasan berpeganglah kepada tali tu. Selama ni siapa yang kumpul duit negara, dia bukan kira siapa kumpul duit negara, dia kumpul macam mana. Rakyat yang menabung untuk negara. Tapi lah ni orang UMNO duk kata Najib kumpul duit negara. Memanglah dulu cukai SST, negara boleh kutip 20 bilion. Najib kata macam mana kita nak kutip lagi banyak duit, macam mana kita nak himpun duit, kita buat GST 6%, kita boleh kutip 44 bilion daripada rakyat Malaysia. Siapa yang bagi duit ke Najib? Rakyat bagi duit. Siapa yang kumpul duit negara? Rakyat yang kumpul duit negara. Adakah cukai yang dibayar oleh rakyat pada zaman Najib tu membawa manfaat kepada rakyat? Tak bawa manfaat. Rakyat Najib buat lari duit berapa ratus juta. Hari ni rakyat kena bayar. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, SRC International, Najib bagi bond jaminan 40 bilion gunakan duit kumpulan wang amanah pencen. Hari ni orang tentera tanya siapa pencen dia tidak naik. Najib buat lari 40 bilion daripada kumpulan wang amanah pencen bagi kepada SRC International dalam bond. Dalam kenyataan SRC, di dalam perbicaraan SRC, Kuap kata SRC tidak mampu untuk membayar 40 bilion. Dan sekarang siapa bayar? Siapa yang bayar duit tu? Rakyat kena bayar. So manfaat tak yang dia kutip cukai GST tu? Tak manfaat. Rakyat kena tampung kenaikan harga baganda. Sebab apa? Pengurusan GST yang tidak telus. Mereka tidak memulangkan semula kepada pengilang. Mereka tak mulangkan semula kepada pengilang, pengedar. Dia cukai kepada semua lapisan. Dan di akhirnya rakyat terpaksa menanggung cukai yang bertambah. Kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi tak payah sembang lah. Tak payah sembang. Kamilah penyamun di dalam negeri ini. Masalah negara berpunca dari UMNO BN dulu, kini dan selamanya. Kita tunggu dan lihat lah. Tunggu jangan tipu lah kan. Sembang lah habis dana Najib sapu. Rakyat bayar gaji dia jadi PM, dia akan goyang kaki. Veteran daftar parti kemakmuran negara akan tanya Najib bila nak bahagikan kek yang besar tu. Okey tuan-tuan, dah 1 jam lebih tak ada siapa nak bisi dengan saya. Saya buka untuk bisi sebenarnya ni. Saya button bisi, saya buka tuan-tuan. Tuan-tuan tekan je butang bisi, saya akan proof. Jangan risau, kita ambil lagi 5 minit saya tunggu. Lagi 5 minit saya tunggu. Kalau tak ada siapa berbisi dengan saya, kita akan stop. Sekarang menunjukkan jam 11. 11 5 minit. Kalau tak ada siapa bisi, kita akan stop kita punya live kita pada malam ni. Bisi on. Boleh je. Tak ada masalah apa. Tak baca komen macam syok sendiri. Ni duk baca ni satu-satu. Abang ingat berapa ni duk tengok ni. Saya mata macam ni naik turun ni. Spek tak pakai. Cakap je bagus kami pilih jadi menteri. InsyaAllah. Undi saya berjadi menteri. Muhammad Syarul Hussein. Sakit teruk lepas ni. Macam mana nak bisi? Tekan butang bisi. Ada butang bisi ya. Ada butang untuk bisi. Macam mana tak ada telur masuk bisi lah memang lah. Lepas sembang lebih nak bisi ada tak payah bisi pun. Usul berkenaan dengan kemah besar nak jadi tu nantilah kita panggil semua Raja Petra semua, kita bincang pasal isu tu. Saya punya komen tak baca tu yang saya cakap. Type lagi sekali. Sekali kita tengok masuk tak masuk.
Tuan-tuan boleh klik link link kat bawah tu. Dia ada link satu untuk orang kata apa? Untuk pergi ke grup saya. Friend of Muhammad Syafiq Alim tu. Kita sekarang ni dah ada lebih kurang 6,000 orang. Jadi tuan-tuan boleh share lah kat situ. Tapi share yang dibenarkan adalah share yang berkaitan dengan ceramah-ceramah agama. Pengajian kitab Al-Quran dan hadis. Dan juga live-live yang berkaitan lah. Live-live yang menipu rakyat saya tak approve lah. Penulisan-penulisan yang membawa kepada ilmiah. Penulisan ilmiah. Bukan penulisan hadum maki tak tentu pasal. Kita akan approve lah. Dalam grup tu. Selalunya waktu pagi. Ada orang duk share tentang pengajian Quran dan hadis. Selalunya lah kan. Malam pas maghrib tu dia share tentang ceramah-ceramah. Puluhan bilion duit rakyat miskin yang dicuri penyamun Melayu dibawa ke Amerika. Ya betul dari apa ni? Oleh PHDP. Ni bohong lah. Yang bawa duit EPF 14 juta tu Najib. Dia nak bagi bantuan kepada Donald Trump. Sebab Donald Trump tak ada duit waktu tu. Boleh pergi tengok sendiri. Najib bagi bantuan kepada Donald Trump. Saya nak bohong apa tuan-tuan? Sebab Donald Trump tak ada duit. Jadi Malaysia kena bantu dia. Kalau tak bantu Amerika bankrupt. Tuan-tuan nak tahu tak? Kita Malaysia ni hebat tak hebat? Kita boleh bantu perkukuhkan ekonomi Amerika. Ni tuan-tuan, berita harian. Ni berita harian, nampak? Tak nampak saya nak buka. Ni nak buka ni loh. Jangan kata bersatu bagi. Ni Najib bagi kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu ah. Tak tahu cerita ni. Ni nampak? Malaysia bantu perkukuh ekonomi Amerika tahun 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak beramah mesra bersama Presiden Donald Trump. Washington DC, kumpulan wang sepinang pekerja KWSP dan Khazanah Nasional Berhad merancang meningkatkan program mereka di Amerika Syarikat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib berkata Malaysia juga menerusi Malaysia Airlines akan membeli lebih banyak pesawat Boeing daripada negara itu. Beliau berkata langkah itu adalah bagi membantu mengukuhkan ekonomi Amerika. Amerika tak kukuh ekonomi, tak bankrupt. Kalau kita tak bantu, Amerika bankruptcy. Sila akhir bulan Malaysia yang akan mentadbir Amerika. Tuan-tuan tak tahu. Sila akhir bulan Presiden Amerika adalah Najib Razak. Sebab mereka tak ada duit waktu tu. Saja melabur 3 bilion dan 4 bilion. Bersamaan dengan wabah tu. 4.19 juta di negara itu. Saya ingin katakan bahawa kami datang ke sini dengan membawa cadangan nilai yang kukuh untuk dikemukakan. Kami mahu membantu dan memperkukuhkan ekonomi Amerika Syarikat. Najib, tuan-tuan ingat apa? Tuan-tuan tahu, kalau kita tak bantu Amerika, Amerika jadi macam Greece. Dia bankrupt. Sekarang ni, kita tak pakai USD lawan Malaysia Ringgit. Lepas ni semua pakai Jepun, JPY lawan Malaysia Ringgit. USD, bandingan kita ni, kita punya mata wang ni, mata wang dunia lepas ni pakai ringgit Malaysia. Semua orang nak trade pakai ringgit Malaysia. Singapore dollar, berbanding dengan Malaysia ringgit. Semua lah ni, Wall Street Journal. Pakai Malaysia ringgit dah lepas tu. Tuan-tuan tak tahu, nasib lah Najib ni tolong. Kalau Najib tak tolong, bankrupt dah Amerika. Kita selama bulan jajah Amerika. Amerika menjadi sebahagian daripada tanah Melayu. Tak tahu ke? Inilah kehebatan Najib Razak. Kalau tidak, Amerika tu menjadi sebahagian daripada the Malay land. Tanah Melayu. Dan sila akhir bulan, Najib jadi macam Queen Elizabeth. Memerdekakan Amerika Syarikat. Tu tuan-tuan tak tahu kehebatan. Sebab tu dia dipanggil sebagai the Asian Tiger. Sebab dia boleh memerdekakan Amerika daripada krisis ekonomi. Ingat mudah nak bantu Amerika. Hanya Presiden Malaysia nama Najib ya boleh bantu Amerika. Wah, cerita Amerika pun dia tahu. Jangan main-main. Dulu Malaysia nak minta merdeka, kita minta Queen Elizabeth. Queen of Elizabeth Malaysia, Najib Razak. Jangan main-main. Tuan-tuan ingat Najib ni besya-besya. Najib bukan besya-besya, bosku. Ini bosku lah. Bukan besya-besya. Jadi raja memerintah dekat sana. Betul. Najib silai bulan jadi raja memerintah kat Amerika. Ingat apa? Besya-besya, bosku. Rizal Tanah Melayu tinggal berapa peratus? 12%. 12%, Okey, tuan, Saya dah jawab. Tok Wali bosku punya budi kat Amerika. Bab Palestin dia tak nak cakap lebih.
Masuk kanan, keluar kiri. Hebat Rajib. Rosmah Master tu. Kan? UMNO tak boleh pakai lah bosku. Okey tuan-tuan, bukan besya-besya bosku. Okey, setakat tu hajalah untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.